mungkin nanti kalau beliau tambah sedikit ya, itu berasal daripada Kuala Terengganu ya Ustaz dan mendapat ijazah daripada Universiti Al-Azhar bidang kajian Islam dan bahasa Arab. Terusnya menyambung master bidang undang-undang Politik Islam Universiti Melayu dan PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan banyaklah dia menjawab jawatan yang utama, sama ada di sekarang ini sebelum itu di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Terengganu di kurang 27 tahun gitu ya. 30 tahun dan sekarang beliau bertugas sebagai profesor di Jabatan Syariah Akademi Islam Kolej Universiti Islam Perlis dan mengarang banyak kitab. Saya kira lebih daripada 135 buah buku dengan lebih daripada itulah 160. Jadi alhamdulillah saya ingat peluang yang ada ini kita mengambil manfaat untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu kita di dalam bidang agama. Jadi untuk tidak masa saya berikan majlis menjemput Profesor untuk menyampaikan kuliah mari kepada Allah Bismillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء ما بعد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam juga selaku pengurusi pada malam ini, pengurusi masjid dan juga ahli-ahli jawatan kuasa, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pencinta ilmu, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini buat kali pertama kita dapat bersua muka dalam kuliah maghrib kita ini, walaupun kita masih lagi berada dalam suasana berhari raya Idul Adha. Dan insya-Allah dalam kuliah maghrib secara bulanan ini saya akan menyampaikan buku yang saya tulis sendiri, iaitu berkaitan dengan hakikat ahli sunnah wal jamaah ataupun hakikat tauhid di sisi ahli sunnah wal jamaah tu. Jadi buku ni telah pun saya hasilkan pada tahun lepas, dicetak pada tahun lepas dan ada dijual di kedai buku sahabat saya Abu Nu'man sebelah sini, buku Nurani ni. Buku ni tak begitu tebal, nipis sajalah. Jadi tujuan saya menghasilkan buku ini tuan-tuan untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya yakin tuan-tuan di masjid kita, bahkan di mana-mana masjid di Perlis ini, tauhid sudah pun dibentangkan pada kita lah dari semasa ke semasa. Saya yakinlah kita daripada kitab dah habis lah, didedahkan. Tetapi apa yang perlu kita faham tuan-tuan, tauhid ini satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting. Kerana tauhid ini merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Mana kita berbicara tentang tauhid, artinya kita membicarakan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Dan risalah inilah yang akan menyelamatkan kita. Seandainya kita beribadah tuan-tuan menjangkau ribuan tahun sekalipun, sama ada kita kekal melaksanakan ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, tapi kalau tauhid kita cacat, maka dia akan mencacatkan ke semua amalan kita. Kerana penerimaan ibadah kita itu adalah berdangsung kepada tauhid kita betul ataupun tidak betul. Sebab itu tauhid itu perlu dilakukan dengan penuh, pertama keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, tauhid itu dilakukan dalam bentuk yang diajar oleh Nabi SAW. Itu dua perkara yang perlu kita tekankan. Yang kedua tuan-tuan, tujuan saya karang buku ni sebab saya tengok
Masa saya sekarang ni dalam konteks negeri saya lah, di Terengganu, bukan dia pilih ni kan. Kadang-kadang masyarakat kita tuan dalam bab tauhid ini dia tidak faham maqasid. Saya pun memang berhasrat untuk menghasilkan sebuah buku nama dia Maqasid Tauhid atau Maqasid Aqidah. Yang kita tahu banyakkan maqasid ni maqasid syariah ya, maqasid syariah, maqasid sembahyang, maqasid menjadi iman, maqasid azan, itu dia panggil maqasid syariah. Ada maqasid utama, ada maqasid juz'i, ada maqasid khusus tetapi agak kurang dalam kalangan masyarakat kita didedahkan dengan maqasid akidah. Sangat penting tuan-tuan kita tahu tentang maqasid akidah. Objektif utama akidah ni adalah untuk kita beribadah hanya pada Allah. Itu tujuan. Sebab itulah baru-baru ini saya dijemput untuk menghadiri satu daurah, satu diskusi buku saya sendiri berkaitan dengan pahaman kuburiyah di Yaman dan usaha ulama untuk mengatasinya. Maka saya pergi ke Kuala Lumpur untuk membahaskan buku saya ini. Saya sebenarnya bukan membahaskan buku tu, saya diminta menyimpulkan simpulan akhir pada buku tu. Buku tu telah dikupas oleh dua orang sahabat saya, Fadil Ustaz Ustaz Muhammad Adli dan satu lagi Ustaz Azwan. Tetapi malamnya tuan-tuan, majlis itu cuba disabotaj. Sehari sebelum majlis itu berjalan, majlis itu cuba disabotaj. Bertalu-talu telefon datang ke Jawi meminta supaya majlis itu dibatalkan. Jadi sebenarnya majlis itu nak berbicarakan tentang amalan-amalan pemujaan kubur yang berlaku di Yaman. Walaupun tuan-tuan mungkin tak peka dengan amalan-amalan itu, tetapi kalau tuan-tuan boleh tengok dalam internet tu banyaklah amalan dipanggil upacara-upacara ziarah kubur yang dilihat bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kita bukan mempersoalkan ziarah kubur, yang kita persoalkan cara ziarah kubur yang agak bercanggah. Dan usaha ulama untuk mengatasinya. Kemudian ada pelajar-pelajar kita yang pergi belajar di sana, bawa balik ke Malaysia, membawa benda yang sama. Jadi bawa benda yang sama untuk dihidupkan di Malaysia, yang saya rasa sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Jadi majlis itu cuba dibaikot. Tapi oleh kerana pihak Jawi ni dia juga bersimpati dengan majlis itu tuan-tuan, maka dia meminta pihak penganjur saya tidak membenar dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Izwan tak boleh menyampaikan kuliah secara bersemuka. Tak boleh, macam inilah tak boleh. Tetapi saya hanya dibenarkan menyampaikan kuliah melalui online di hotel. Jadi saya tak dapat hadir lah majlis itu, kecuali tengah hari pihak penganjur menjemput saya untuk jamu selera, jadi jamuan sepanjang akikah dia. Saya hadir sekejap untuk hidangan itu, tetapi saya tak dapat makan daging yang dihidangku, daging kambing. Saya tak boleh makan daging sebab saya ada darah tinggi. Cuma saya hadir. Jadi boleh dikatakan sepanjang hari itu saya tak dapat berada di tempat diadakan diskusi itu tuan-tuan. Sebab saya tidak dibenarkan pada situ. Kalau saya berada di situ dan saya cuba menyampaikan kuliah secara bersemuka, saya akan ditahan oleh pihak Jawi. Kerana atas dasar tidak ada tauliah. Jadi tauliah ni tuan-tuan, sebenarnya sebelum tu saya dah ada tauliah oleh Jawi. Tauliah dah berjalan 3 tahun. Saya pernah mengajar di Masjid Negara. Selama 2 tahun saya mengajar Masjid Negara, juga menyentuh tentang akidah. Tapi suasana akhirnya tidak, nampaknya suasana yang agak tidak harmoni. Maka tauliah saya tidak disambung. Jadi saya tak perlu cerita pada tuan-tuan sebab tak ada sambung tu. Tauliah saya tu tak disambung. Sedangkan sebelum tu saya dah pun mengajar di sekitar wilayah Persekutuan selama lebih kurang 3 tahun. Tapi tak apalah, saya tak nak setuh di situ. Cuma atas dasar saya tidak diberi tauliah, maka saya tidak dibenarkan berceramah secara bersemuka dalam kursus tu lah tentang tauhid tadi. Tak apalah, maka saya pun diberi ruang paling akhir sekali, iaitu pada pukul 6 sampai pukul 7. Yang sebelum tu telah pun dikupas secara lumak oleh Ustaz Syed Adwan pada dekat awal, dan diikuti selepas itu dengan Ustaz Adli dan tauhid tu. Dan kemudian selepas tu berlaku pertukaran pendapat antara Ustaz Adli dan Syed Adwan ni dengan satu orang penesyih Pahlawi, tarekat Pahlawi yang ada dalam majlis tu. Dia datang untuk hadir, duduk depan tu, dan dalam masa sama dia berpuasa. Tak ada masalah bagi kita. Berlaku perbahasan di situ, dan dia telah mengatakan bahawa dia isu besarnya tawassul tuan-tuan. Tawassul ni maknanya tawassul ni ada yang disepakati oleh
oleh ahli sunnah wal jamaah, dan ada yang khilaf. Macam kita bertawassul dengan nama-nama Allah, Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia tahid qulubana. Ini tawassul. Tawassul menggunakan amal soleh tak apa. Tawassul menggunakan nama-nama Allah tak apa. Tawassul menggunakan doa orang-orang soleh, 70 iman tu iman tolong doakan untuk saya, tu jenis tawassul, tu tak apa. Ya, yang khilaf ialah tawassul menggunakan jah. Allahumma inni as'aluka bi jahin nabi, aku minta kepadamu dengan jah nabi. Bagi jah nabi ni dia benda yang khilaf lah. Benda khilaf. Jadi Syekh Izzuddin kata tawassul paling tinggi pun yang khilaf ini berkaitan dengan jah nabi lah. Jah nabi ni maknanya kebesaran nabi lah. Tapi Syekh Izzuddin misalnya kata seandainya hadis itu sahih, bagi dia hadis itu tak sahih jugalah. Jadi benda khilaf tu disebut oleh Syekh Qaradawi sebagai dia panggil tawassul yang khilaf. Jadi tawassul khilaf ni dia kata termasuk dalam bab fiqh. Jadi sahabat saya dah sebut tawassul macam tu tuan-tuan. Kita bukan nak kafirkan orang, cuma kita kata benda tu tak sesuai dia amalkan di Malaysia. Kalau dia orang nak amal yang masalah dia lah. Sebab dia duduk bertahan. Kenapa pula dia nak bertahankan tawassul yang bersifat khilaf? Dalam masa sama, tawassul yang tidak khilaf tak bertahan. Minta terus dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Pasal apa payah sangat kita nak minta terus dengan Allah? Mesti minta dengan wali-wali ni pasal apa? Mesti minta dengan jah Nabi, mesti minta dengan jah orang-orang soleh. Dia bertahan dengan itu. Dan dia tidak menyatakan apa yang saya tulis salah, tak. Dia bertahankan bahawa dia betul. Dan dia selain daripada itu dia samakan antara tawassul tu dengan istighasah. Istighasah di mana apa tuan-tuan? Istighasah ni mana minta sesuatu dengan orang yang telah mati, yang tak mampu dibuat, ditolong oleh Allah. Tak tak macam tuan-tuan di Mekah, tuan-tuan tengok masyarakat Syiah, dia sebut ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau kita pergi ke Mesir, kita tengok sebagai orang Islam, tuan-tuan, dia sebut ya Badawi, ya Badawi. Dia ada masalah sikit, dia minta ya Badawi. Kapal dia terumbang ambing di lautan, dia kata ya Badawi. Sesengah wanita di Maghribi, kalau dia sakit nak beranak, tahu? Masa nak beranak, dia akan sebut ya Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra. Apa dia kata gitu? Dia nak minta tolong Fatimah lah. Jadi kita sebut bahawa tuan-tuan, bab istighasah saya tak boleh campur, bagi saya tak boleh campur aduk antara istighasah dengan tawassul tadi. Sebab istighasah ni tuan-tuan kajilah, kecuali hak tasawuf saja. Hak ahli tasawuf saja yang mengatakan boleh. Tapi bila kita minta, itu satu benda berbahaya. Bahayanya ni, wahai Husain. Apa tujuan kita panggil Husain? Panggil itu makna apa dalam bahasa Arab? Panggil maknanya nida. Wa iznada rabbahu nida'an khafiyya. Ingatlah ketika mana Nabi Zakaria AS menyeru Tuhannya dengan seruan yang pelan. Seru tu nau'um minan ibadah. Seru sejenis ibadah. Mana tuan-tuan pergi kubur, wahai Jajali, sama agak tuan-tuan kita berdoa kepada dia. Dalam sunnah Nabi, kita ziarah kubur, kita doa untuk orang kubur tu. Dan dalam masa yang sama, kita ambil iktibar bahawa kita satu ketika nanti akan jadi ahli kubur macam dia. Ziarah cara Nabi. Ada kita minta, kita pergi kat kubur, kita minta. Jadi senampak budaya itu sudah hampir bawa ke Malaysia. Ada syaitan rekod daripada luar, daripada Turki datang, dekat Pulau Besar, Melaka, dah mula minta dah. Macam-macam minta dia ni. Tujuannya apa? Nak minta supaya wali itu menyampaikan hasrat kita kepada Allah. Jadi saya suka sebut dalam buku ni, Syekh Qaradawi kata, kenapa kita menganggap Allah Ta'ala tu macam penjenayah? Allah Ta'ala tu macam penjenayah, kata Syekh Qaradawi. Pasal apa? Dan pasal apa tak boleh minta dengan dia terus? Yang susah sangat tu pasal apa? Yang kita nak minta dengan wali ni pasal apa? Kan? Kalau Allah Ta'ala kata ud'uni astajib wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Jelas ayat. Maknanya ada apa masalah, minta terus dengan Allah. Itu pun tuan-tuan, dalam keadaan kita minta terus dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni dalam memperkenankan doa hamba ni ada beberapa bentuk. Ada dia perkenan serta berkata, ada dia perkenan 40 tahun kemudian, ada yang langsung dia tidak perkenankan kerana dia nak mendengar suara pengabdian diri kita kepada dia. Sampai atas dunia ni tak perkenan langsung, tetapi dia akan perkenankan doa kita di akhirat kelak. 3 bentuk doa, cara Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Jadi tak perlu rusnya kan. Itu dalam kita berdoa pada Allah straight, mubasyaratan lah. Macam mana pula dengan wali-wali tu? Sebab itu kajian dibuat oleh saudara Muhammad Akram tuan-tuan, dalam masyarakat Cina. Orang Cina tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, tuan-tuan tengok orang Cina sebuah tokong dia kan, dia ada dekat mana satu tempat dekat wilayah ni, dia panggil tokong Haji. Masyarakat Cina di situ dia memuja seorang Melayu, Tok Haji tu masa dia hidup tu hari tu, dia memang orang baik lah Tok Haji tu, pakar, piyah apa semua. Jadi orang Cina buat satu tokong Haji.
Dan dia minta macam-macam ke tokoh tu. Jadi orang Cina dia tuan, kalau kita tanya dia apakah dia menyembah tokoh tu, dia kata tak, dia tak sembah tokoh tu. Tokoh tu menggambarkan orang baik. Jadi dia ada roh dia. Dia kita nak minta dia yang pada hasrat kita. Dan tak sama dengan apa yang berlaku dalam masyarakat jahiliah dulu dan dalam masyarakat Nabi Nuh AS. Sama ke tak? Juga sama. Sebab kita baca dalam surah Az-Zumar ayat 3 dan Allah Ta'ala kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah bahala tu kecuali tujuan supaya dekatkan diri. Artinya kami tak sembah bukan kerana bahala tu boleh manfaat pada kami, boleh tolong kami, kita tahu tak boleh tolong. Tapi dia ada rohani dia. Dia boleh menyampaikan hasrat kami pada Allah Ta'ala. Sembah fizikal tak? Sebab tu orang India, tu tanya sekarang, nampak patung dia banyak kan? Ada sembah patung? Tak, dia menafikan kami tak sembah patung. Patung itu lambang orang soleh bagi dia. Yang tengok sebelah tu, kat mana ada sebelah tu kan? Nampak tak? Itu lambang orang soleh bagi dia. Dia tak kata dia sembah patung. Dia pun faham patung ni tak ada berguna, dia kata. Burung tu kukuk naik atas patung tu, bertenggek, buang najis situ, patung tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah kan? Tak kata apa sebenarnya patung tu. Bahkan kita kena ubah kontraktor untuk cat balik patung. Cat balik kita buang-buang najis tu kan, dan sebagainya. Itu tujuan ni latar belakang saya sebut sikit kan, tentang kenapa kita perlu tengok balik tauhid. Di Perlis ni saya ingat sesuai lah. Kebetulan saya dipinjamkan ke Perlis selama 2 tahun di sini tak. Jadi kemudian Datuk Mufti minta berbakti sikit lah pada masyarakat setempat ni, saya datang sini. Dan berbalik pada diskusi tadi tuan-tuan, jadi bila saya tak hadir, dia orang serang habis-habisan. Dia kata saya ni pengecut, saya ni penakut. Dah lah kita tak boleh ceramah, disekat oleh Jawi tuan. Dan kita tak boleh nak dialog pun dengan dia sebab masa saya paling akhir saya nak buat persediaan. Pendokong-pendokong dia kata kita pengecut pula. Ini betul kata Maulana Asri. Dah lah dia ikat tangan kita. Dia ikat tangan kita semua sekali tuan. Kita nak silat tak boleh. Dia duduk silat seorang. Lepas tu dia kata pengecut betul. Pengecut betul macam mana tangan kita terikat? Pelik pelik manusia zaman sekarang. Itu pelik tuan. Jadi semakin pelik. Orang nak tauhid pada Allah dengan tauhid yang betul dia anggap pelik. Orang wali itu betul. Itu ahli sunnah wal jamaah. Keliru habis masyarakat. Keliru habis tuan-tuan. Ada pula ahli sunnah wal jamaah membenarkan kita minta dengan orang telah mati. Ada gitu ahli sunnah wal jamaah kata gitu. Mana ada ahli sunnah wal jamaah kata gitu nak minta dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi semakin pelik zaman kita ni. Saya dah dengar lah orang kata ini ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh minta orang mati. Lah. Tuan-tuan, datang kuasa masjid selalu kita menguruhkan jenazah. Masa tuan mandi jenazah tu, orang yang kita sedang mandi tu, dia hidup ke mati? Dia mati dah kan? Tuan-tuan boleh tanya dia sepatah, Haji, sama mandi ni, Haji sampai alam kubur cakap sampaikan berita kepada kami apa yang berlaku pada Haji. Ada? Cakap pada orang mati, ada? Dia tak boleh nak jawab sepatah pun. Kita nak cakap dengan dia pun tak boleh, nak tanya khabar pun tak boleh. Dan tanya Haji, simpanan Haji Abu Bakar yang Haji kata semalam sebelum Haji mati tu, Haji letak mana simpanan tu? Duit tu masjid punya, tahu tak? Kita nak tanya banyak tu. Ada dia cakap. Tuan-tuan logik fikir dengan akal. Tak boleh cakap dah. Nabi SAW sendiri, manusia paling mulia. Apabila Nabi SAW wafat tuan-tuan, dia wafat hari Isnin. Dia kebumikan pada hari apa? Pada hari Rabu. Nabi dikebumikan pada hari Rabu. Dalam rumah dia sendiri, di bawah katilnya sendiri. Kerana umat Islam pergi menyelesaikan masalah siapa pemimpin yang patut dilantik selepas daripada peninggalan Nabi. Selesai masalah tu dulu. Mana kalau benda tu isu penting tak? Penting. Lantik ke kepala negara. Sepatutnya tuan-tuan, Nabi bangunlah sepatutnya. Ataupun mana sahabat pergi, ya Rasulullah, umat Islam berbeza pendapat. Cuba Rasulullah bangunlah sekejap. Lepas dia mati tu ejah lagu-lagu mana. Lebih bini pun tak apa. Ejah ni persengketaan terlalu teruk ni. Lepas tu matilah semula nak mati. Ada? Tak ada. Orang mati ni mati sekali ke? Abu Bakar Siddiq datang masuk dalam bilik Nabi, mencium antara dua dahi Nabi. Abu Bakar Siddiq baca ayat innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau Muhammad sekarang sudah pun meninggal, mereka sebelum mereka juga telah meninggal. Itu sifat orang mati tuan. Sifat orang mati nak kata macam mana dah. Tiba-tiba kita nak minta dengan dia minta tolong dengan kita. Jadi balik kan? Tak ada. Patut kita pergi, kita doakan untuk dia. Sebab apa tuan-tuan? Lain daripada Nabi, lain daripada sahabat yang tidak disaksikan oleh Al-Quran status Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhu. Ulama tinggi mana pun,
hanya berada pada sangkaan baik. Mana sangkaan baik? Maknanya dia mati, memang dia wali Allah, mati jasa betul. Kita hanya sebut dia datang. Macam Syekh Rasuni kata orang mati syahid di medan perang, kita boleh kata si pulang as-syahid. Macam contohnya Syed Qutb ni dia mati syahid di Mesir, dia tembak mati, digantung. Imam Al-Banna, selalu orang sebut Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, itu paling tinggi. Kenapa tu? Itu dipanggil sangka baik saja. Apakah betul dia syahid? Tak ada. Sebab Syekh Rasuni kata atas dasar tengok pada perjuangan dia tu, dia mati kena baik, maka pada sangka baik kita anggap dia mati syahid lah. Namun hakikat sebenarnya tak boleh kata, kita tak tahu sebenarnya, kecuali yang diakui oleh Al-Quran, diakui oleh As-Sunnah. Selesai. Itu latar belakang saya, tuan-tuan. Panjang sikit latar belakang, nak habis lah, langsung ucap dulu. Kemudian seterusnya kita pergi kepada, saya pergi sini, yang ketiga, iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi golongan ahli sunnah wal jamaah di dunia Islam sekarang, tuan-tuan, dipegang oleh majoriti umat Islam. Hal lain tu ada pahaman Mu'tazilah ada. Mu'tazilah ni tak ada dah. Dia panggil rationalis moden zaman tu. Zaman ini tak ada dah. Hampir-hampir tidak ada. Tapi dari segi pemikiran tu masih ada. Ada pahaman Jahmiyah, lagi ada pahaman Qadariyah, ada pahaman Jabariyah. Cuma akhir-akhir kita tahu muncul pahaman Syiah. Syiah tu pecah banyak. Ada Syiah Drus, ada Syiah Nusairiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada apa ni dipanggil Syiah Buhra. Macam ni ada Buhra ni ada Malaysia, Ismailiyah pun ada macam, tapi tidak begitu aktif. Kemudian Khawarij pun ada dalam dunia moden sekarang. Biasa orang kaitkan Khawarij ini dengan ISIS yang berjuang untuk menegakkan negara Islam Iraq dan Syria. Mereka ini mengkafirkan orang tak ikut mereka. Bahkan mereka mengatakan orang-orang Islam yang ditangkap ni boleh dibunuh dengan cara dibakar. Itu dipanggil ISIS punya kerja. Sebab tak ikut perjuangan dia, maka mereka menganggap orang tak ikut tu kafir. Ini gaya Khawarij moden. Gaya Khawarij moden. Kemudian kita ada aliran Salaf, kemudian kita ada aliran Asy'ariyah Maturidiyah yang sekarang duduk cakap banyak tentang mereka ni. Jadi seluruhannya, tuan-tuan, kita tengok sekarang ada lebih kurang 3 golongan ahli sunnah wal jamaah itu, iaitu ahli sunnah wal jamaah aliran Asy'ariyah, ada aliran Maturidiyah, ada aliran Salaf atau disebut ahli hadis. Dan saya petik Tuan Guru Haji Adi, dia sebut dalam buku dia, termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ialah golongan Wahabi. Golongan Wahabi yang ada di Mekah, tuan-tuan. Ingat dia, Perlis bukan Wahabi. Perlis tu tengok kuning, 7 amanah tu, baca betul-betul 7 amanah tuanku. Perlis ahli sunnah wal jamaah. Orang tuntut je Wahabi. Wahabi ada kuasa di Mekah ni sana. Malaysia ni kita terbuka dari segi pemikiran ni. Ustaz-ustaz kita pun saya tengok banyak mengajar mazhab Syafi'i. Di Perlis ni pun orang ajar buku saya dia, ada fiqh sunnah mazhab Syafi'i tebal 1000 muka surat lebih. Itu mazhab Syafi'i yang dicetak di Mesir. Boleh ada tu. Dan saya pernah berbincang dengan Timbalan Mufti, dengan Ustaz Khidir sebagai SU Fatwa Negeri Perlis. Dia kata Perlis ni mengacau akidah. Dia kata kita utamakan akidah salah lah. Al-Iman Nawaqiduh, Haqiqatu Nawaqiduh oleh Syekh Sulaiman Asqar, satu buku yang diharamkan di Selangor. Perlis boleh ngajar buku tu. Saya boleh balik Mesir dulu, tuan-tuan. Buku tu lah saya ngajarnya. Habis lumak buku tu ngajar. Tiba-tiba kedengaran akhir zaman diharamkan. Syekh Sulaiman Asqar tu bukan ulama Arab Saudi, dia ulama Jordan, tuan-tuan. Itu pelik zaman itu jadi semakin pelik. Dia jadi tunggal langgang sekali, jadi semakin pelik. Jadi dan saya juga tanya, kalau ada orang mengajar Asy'ariyah Maturidiyah ke, ataupun disebut sifat 20, orang Melayu kita sifat 20 disebut, dia kata dia Perlis tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Walaupun kita tak utamakan benda tu, tapi negeri lain salah, tuan-tuan. Negeri lain salah ni, tak boleh ngajar lain daripada sifat 20. Negeri lain kena ngajar sifat 20 je, lain tak boleh, dia kena salah. Kena tingkat undang-undang. Buku saya pun buku saya karang, tuan, saya karang buku akidah salah pun ada, akidah sifat 20 pun ada, Asy'ariyah Maturidiyah diharamkan negeri Johor. Saya cuba tengok sebab apa diharamkan, tak menyatakan sebab. Sebab apa haram? Sebab dia nak haram. Itu je. Jadi sebab dia tak tahu. Jadi sehingga ada orang permainkan. Dia kata oleh kerana kami cari dalam buku ustaz ni benda salah. Saya biasa tanya di mana sebab buku saya salah, untuk saya baiki balik lah.
Tapi oleh kerana tidak ada benda dijelaskan salah, tuan-tuan, buku tu salah. Jadi ada orang yang mempermain-mainkan. Macam mana dia kata, oleh kerana ustaz tulis buku ni, kami cari tempat salah, tidak ada. Ustaz tulis dalam buku ni Allah Ta'ala itu ada. Sebab dulu kan kita belajar di Perlis pun tahun 60-an pun kuat belajar sifat 20 ni. Tahun 60-an saya dapat maklumat gitu. Oleh kerana ustaz sebut dalam buku ustaz ni Allah Ta'ala tu ada, tapi negeri berkenaan kata bercanggah ahli sunnah pegangan dia. Dah mana se? Allah Ta'ala tak ada lah betulnya ke mana? Ke mana je? Saya tulis dalam buku saya Allah Ta'ala tu ada, sifat pertama lah. Allah Ta'ala tu ada. Dia kata buku saya bercanggah dengan akidah. Dan maknanya tak ada baru betul ke mana? Allah Ta'ala tak ada baru betul ahli sunnah jemaah ke mana? Ini orang panggil orang kampung lah. Jadi cari-cari tak ada salah, tak? Jadi tak salah, dia buat kesimpulan sendiri. Buat kesimpulan, orang kampung buat kesimpulan, ustaz. Jadi buku ustaz ni salah lah, mengatakan Allah Ta'ala ada tu salah, ustaz. Dah, waktu mana? Tuhan tak ada lah. Jadi bingung habis. Jadi berbelik-belik tu. Itu kesimpulan orang yang telefon saya. Dia telefon kali begitu. Saya kata kena tanya dia orang lah. Kena tanya pihak agama, saya tak nak masuk campur. Jadi itu kita balik. Jadi kita ada golongan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Yang macam golongan-golongan Syiah ni, tuan-tuan, golongan Syiah. Saya tahun saya balik Mesir tahun 90, tahun 92 tu saya dah berdebat dah pokok Syiah Malaysia. Masa tu saya tak tahu mereka ni Syiah, dan saya ingat masa tu dalam kepala saya sebut Syiah, tuan-tuan, Syiah ni nakkan pada Islam, memertabakkan hukum hudud dalam Islam dalam kepala saya mula-mula balik Mesir. Jadi tak ada isu sangatlah. Tapi bila saya sambil belajar Universiti Melaya, bertemu dengan satu kelompok Syiah di universiti berkenaan masa tu, dan saya berdebat dengan dia. Berdebat, baru saya mikir, bukan benar Syiah ni. Syiah ni, tuan-tuan, dia kata Sayyidina Umar tu jahat. Sayyidina Umar dia kata jahat. Abu Bakar dia kata jahat. Itu yang jadi saya sakit hatinya. Saya kata orang ni, pasal apa dia kata Abu Bakar jahat? Pasal apa dia kata Umar jahat? Itu menyebabkan saya balik, saya baca kitab balik. Pergi itu, boleh baik dah. Belawang balik. Itu tamang saya. Jadi nak tunjukkan, tuan-tuan, itu Syiah di Malaysia, dan saya dapat maklumat di Selangor saja mereka dah berjaya menubuhkan hampir 30 buah hauzah. 30 hauzah ni mana? 30 buah surau Syiah. Jadi kerajaan tak boleh ambil tindakan selagi mana tak ada orang Melayu dalam tu. Selagi mana pokok Irang saja duduk dalam tu, macam kita agama Kristian lah, dia mari nak ibadat cara dia, tak boleh ambil tindakan. Cakap itu je. Dan dia pun dah berani minta yang Pertuan Agong mengiktiraf Syiah itu sebagai satu ajaran diakui di Malaysia, kerana banyak ciri, banyak ciri. Di antaranya orang Melayu baca Yasin malam Jumaat, ciri Syiah. Orang Melayu baca talqin lepas kemudian, ciri Syiah. Orang Melayu pakai sokok hitam, ciri Syiah. Bukan kaji Tuan Haji dalam sini, tak lah. Tak, dia tafsir. Dia tafsir pakai sokok hitam, dia ciri Syiah. Sebab orang Syiah suka bunuh jenis-jenis serban hitam, sokok hitam, jubah hitam dan macam-macam lah. Orang Syiah. Lepas tu dia orang minta iktiraf supaya Syiah itu jadi satu pegangan, jadi iktiraf di Malaysia. Kita mana boleh iktiraf? Syiah ni dalam keadaan dia tak ada kuasa, tak apalah. Dan dia ada kuasa, kita tengok apa yang berlaku di India, apa yang berlaku di Pakistan. Pembunuhan berlaku pada ahli sunnah. Masa dia tak ada kuasa, dia senyap je. Dia ada kuasa, kita tengok. Di Iran sendiri pun mana-mana menentang gerakan kerajaan Iran sekarang, maka kerajaan Iran akan labelkan orang ni, pertama dia akan label Wahabi. Sebab bagi Syiah datang, label Wahabi tu boleh dibunuh. Boleh dibunuh orang tu. Itu satu benda yang berlaku. Banyak golongan yang mendakwa golongan mereka adalah golongan ahli sunnah wal jamaah, termasuk golongan Syiah. Masa saya duduk Semaya dulu, tuan-tuan, ada saya dapat satu buku. Jadi golongan Syiah ni dia bagi satu buku. Dia kata sebenarnya golongan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar Syiah. Itu tahun 90 dulu. Saya kata kalau buku ni dapat pada masyarakat awam, tuan-tuan, bahaya tu. Maka masyarakat awam akan kata Syiah tu adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebab Syiah ni dia, rukun imam ni dia lain sikit pada kita. Banyak benda lain. Banyak golongan, jadi namun bila dilihat dari segi ciri-ciri, ia tidak mempunyai ciri golongan ahli sunnah wal jamaah. Golongan ahli sunnah wal jamaah merupakan golongan yang berjaya. Kerana nanti saya akan definisikan, datang. Sebab Terengganu insya-Allah, ini Perlis insya-Allah akan keluar tak lama lagi pemakaian istilah ahli sunnah wal jamaah menurut Perlis.
akan dibawa dalam mesyuarat. Saya diamanahkan untuk petang ketah tu. Ketah apa dia sebenarnya ahli sunnah wal jamaah menurut yang dipakai oleh fatwa di negeri Perlis. Kita dah ada sebelum ni. Ahli sunnah ni apa makna, tapi kita nak kemaskan siapa sebenarnya golongan yang berada di bawah kerangka ahli sunnah tu. Sebab sekarang ada berbalah sama kita dan saling menafikan dia ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat berbahaya. Dan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna bani Israil tafarraqat ala 71 firqah, fahalakat 70 firqah wa khalasat firqatun wahidah, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah, fatahliku 71 wa takhlusu firqatun. Qalu ya Rasulullah min tilka al-firqah? Qala man tilka al-firqah? Qala al-jamaah. Golongan Bani Israel berpecah pada 71 golongan. 7 golongan binasa dan hanya 1 golongan sahaja yang selamat. Umatku akan berpecah pada 72 golongan. 71 golongan binasa dan hanya 1 golongan sahaja yang berjaya. Para sahabat bertanya, apakah golongan berjaya itu? Baginda sebut al-jamaah. Kami sebut al-jamaah. Ada riwayat lain sebut ma ana alaihi wa ashabi. Mana orang yang ikut sunnahku dan sunnah sahabatku, maka itu disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jamaah itu siapa? Ahli sunnah Nabi lah. Jamaah itu apa? Jamaah sahabat Nabi, tabi'in. Itu 3 golongan itu disebut sebagai jamaah istilahnya. Maka orang zaman moden kita sekarang ni pun, kalau kita ikut mereka, maka kita pun dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita tak hidup zaman mereka, kita tak hidup zaman kita, tapi metod kita, manhaj dia itu kita ikut, maka kita juga dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah dalam hadis ini, tuan-tuan. Jadi banyak versi hadis lah. Walaupun ada khilaf ulama, ada ulama dia tak pakai hadis ni, ada ulama tak pakai, ada ulama pakai. Jadi kita saya tak pergi mendalam sangat tentang status pemakaian hadis ni. Tapi kita pakai hadis ni riwayat Imam Ahmad dan sanadnya adalah sanad yang yang hasan. Hal tersebut kerana mereka merupakan golongan yang benar-benar berpegang teguh dengan as-sunnah dan sentiasa bersama dengan al-jamaah, iaitu jamaah para sahabat dan tabi'in yang sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Sebenarnya tuan-tuan, sunnah tu apa? Sunnah tu kapan Nabi Nuh? Ibarat kapan Nabi Nuh? Siapa pegang sunnah berjaya, siapa tinggal sunnah tenggelam. Tuan. Jadi zaman sekarang tuan-tuan, saya tengok masyarakat kita jadi pelik. Saya datang ke Perlis ni tuan, saya berani cakap macam ni. Sebab orang Perlis okey. Ya, kalau negeri saya masalah tu cakap macam ni. Ini jadi masalah. Contoh tuan, sunnah apa ni? Sunnah selepas daripada sembahyang. Sunnah apa? Sunnah zikir kan. Sunnah zikir ialah masing-masing zikir masing-masing. Bukan ramai-ramai tu imam, dia ketua ialah tu imam, orang lain pun zikir kan. Dengan nada suara yang kuat yang kadang-kadang mengganggu orang. Kadang-kadang kita tengok tu imam tu tempat saya tuan-tuan di Terengganu ni, dia zikir guna speaker. Kan? Jemaah baru datang tu banyak duduk belakang ni, terganggu kawan tu. Bila sembahyang terganggu. Dah, sunnah sebenarnya ialah pertama kena zikir lepas sembahyang. Zikir tu sunnah je lah. Yang kedua sendiri-sendiri. Itulah. Dan itulah yang tercatat dalam mazhab Syafi'i. Bila saya datang ke Perlis tuan-tuan, saya tengok benda tu ada. Orang Perlis buat. Inilah dia sunnah. Dan inilah dia pemakaian dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tempat saya tuan-tuan, ada anak murid saya daripada Yaman, orang Arab, buat master saya. Dia orang Yaman. Kampung dia, Yaman mazhab Syafi'i. Kampung dia tuan-tuan, bila dia zikir, sudah semayang dia zikir. Macam tuan-tuan buat, senyap. Macam Mesir. Senyap, tak apa-apa. Dia pun datang ke Malaysia, sambung belajar tempat saya. Saya jadi penyelia dia. Sambil-sambil dia datang tu, kita bincang-bincang tentang tesis dia. Dia cakap, dia kata Malaysia ni pelik. Saya kata pasal apa? Dia kata aku mari pada zaman, orang suruh aku jadi tok imam pasal suara dia sedap. Aku pun jadi tok imam tadi. Lepas jadi tok imam, aku tak zikir, aku buat macam apa aku. Dia zaman aku senyap, bukan aku tak zikir, aku zikir senyap. Orang kamu kata aku wahabi, dia kata. Dia kata pelik betul negara kamu ni. Aku buat, akulah Syafi'i kamu aku. Memang kita kata gitu. Pasal apa orang kamu tuduh aku wahabi? Nak pelik. Wahabi ni Arab Saudi ni, aku Yaman, mazhab Syafi'i. Dah bodoh-bodoh, tak nak beza dah. Tak nak beza antara sunnah dengan sebab apa? Sebab kita dah jadi biasa. Apa dah? Dia dah biasa. Allah bisa tegang, biasa dia jadi gitu. Hak dak sunnah dia jadi sunnah, jadi pelik.
Jadi balik orang panggil, jadi balik. Kalau tak sunnah, dia jadi sunnah. Kalau sunnah, dia tidak sunnah. Minta maaf kan, sini saya boleh cakap gitu. Sana tak boleh lah. Masyarakat dah biasa dengan gitu. Jadi akhirnya kita latih. Dia dah sembahyang pun kita slow sikit. Ya, ada setengah tak? Dia zikir sudah sembahyang dengan guna speaker, Allah. Pasal saya keluar. Jadi ini mengganggu masyarakat bukan Islam. Tuan-tuan pergi ke Mekah, sebelum sembahyang tu dia ada tak tarahim ke Mekah? Ada tak? Semua dunia menyaksikan lah. Balik negara buat lah gitu. Tak nak buat. Tak ikut semacam. Itu dia sebahagian sunnah lah. Kita sebut sebahagian sunnah Nabi ni. Sebahagian daripada sunnah Nabi. Muslim sebab yang rahmat Allah sekalian, kita tengok apa yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Sunnah dari segi bahasa, jalan yang terpuji maupun yang keji. Sunnah ni tuan-tuan, sunnah makna apa? Sunnah maknanya jalan. Ingat dia, sunnah lain, sunat lain. Sunnah dari segi bahasa jalan. Sunnah juga maknanya apa-apa yang dikaitkan dengan Nabi SAW, yang dibawa oleh Nabi, sama ada iktikad, perkataan, amalan, perbuatan ataupun ilmu, maka tu namanya sunnah. Bagi sunnah Nabi, disandarkan pada Nabi, dia bagi sunnah Nabi. Itu disebut sebagai sunnah Nabi. Disandarkan kepada Nabi dia bagi sunnah Nabi lah. Oleh kerana sunnah dari segi bahasa maknanya jalan, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis disebut la tattabi'unna, setengah riwayat disebut la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumu qalu al yahud wan nasara qala fa hadis riwayat Muslim. Nabi kata kamu akan ikut sunnah orang yang sebelum pada kamu, sehasta di masa sejengkal di masa sejengkal, sehasta di masa hasta, sehingga kan lau dakhalu juhra dabbin tabi'tumu, kalau sekiranya mereka masuk lubang biawak, kamu akan ikut, Nabi kata. Jadi sahabat tanya Rasulullah, Ahmad siapa tu? Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Mereka tanya, golongan Yahudi ke Nasara ke? Rasulullah kata, apa siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya orang kita ikut sunnah tak, tuan-tuan? Maknanya masyarakat kita sekarang ikut sunnah. Sunnah apa? Satu, ikut sunnah Nabi. Yang kedua, ikut sunnah apa? Sunnah Yahudi. Sebab apa? Sunnah dalam hadis saya baca tadi, jalan. Sunnah tersebut, Nabi kata banyak orang kita kan ikut sunnah-sunnah Yahudi dia banyak, dan ikut sunnah-sunnah Kristian. Pakaian mendedahkan aurat ni, sunnah atau tidak, tuan-tuan? Pakaian mendedahkan aurat orang perempuan kita pakai, sunnah atau tidak? Sunnah apa? Sunnah Yahudi pun. Sunnah Kristian, bukan sunnah Islam. Kena beza dengan sunnah Islam. Sunnah Islam ni kena tutup lengkap sempurna. Itu dari segi bahasa, dia panggil segi bahasa. Dari segi bahasa. Tapi kita dalam cakap datang, kita guna istilah lah, pada macam minuman keras, selalu saya sebut tuan, minum keras dari segi istilah kenapa? Minuman keras dari segi istilah kenapa? Aluk lah kan? Tapi minuman keras dari segi bahasa kenapa? Tokak Ali. Tokak Ali 12 dalam 1, 7 dalam 1, 8 dalam 1. Kalau kami negeri Terengganu, dia panggil minuman keras. Dari segi bahasa, tapi kita tak pakai, kita tidak faham kita pakai apa. Minuman keras ni ialah air lah. Jadi jangan pula tuan-tuan boleh malam ni, boleh satu istilah ustaz kata pakai. Dia tak apa, balik pergi dekat mana-mana warung, toket kasih minuman keras satu, sudah lah. Orang tu kata, ya haji baru balik masjid minta minuman keras. Jawab, saya maksudkan minuman keras ialah Tokak Ali 12 dalam 1. Tak payahlah sebut nama dia direct. Kasih saya Tokak Ali 12 dalam 1. Kalau tak ada dalam 1, kurangkan sikit 6 dalam 1. Saya nak cerita dari sini. Itu dikatakan sebagai sunnah. Lawang sunnah, tuan-tuan, namanya bid'ah. Sunnah ni Nabi buat. Kalau Nabi tak buat, kita yakin sendiri disebut sebagai bid'ah. Panjang lebar pula ulama sebutnya. Sunnah juga dikaitkan dengan sunnah ibadat dan i'tikad. Ada sunnah berkaitan, kita nak belajar malam ni, sunnah berkaitan i'tikad. Sunnah berkaitan i'tikad. I'tikad bahawa satu-satu yang berhak disembah Allah. Terus Nabi ajar. Dan kita tolak i'tikad, selain pada Allah, ada lagi benda lain boleh tolong kita. Kenapa? Orang mati. Sebab apa? Sebab dia tarah wali. Macam mana tuan? Sehingga kan ada satu ketika dulu tuan, ada seorang hamba Allah, dia jemput orang pergi rumah dia lah, jemput makan. Sudah makan, dia kata, tuan-tuan sekalian, kita bersyukur kepada Allah kerana negara kita aman dan selamat, kerana negara kita dikawal oleh seorang wali. Dengan sebab wali itu adalah, maka negara kita aman. Dia kaitkan wali pula, tuan-tuan. Tidak cerita nama apa wali itu, senang kita kesan.
Duduk gunung mana-mana. Tidak cakap. Dan Allah Ta'ala ada benda. Baca Syekh Soqordawi kata, apa kita nak jadikan Allah Ta'ala macam tumbuh kayu? Melanjut akidah. Tuan-tuan semayang tu hala tuju kita kepada siapa? Pada Allah. Tiba-tiba nak doa, tak mau minta dengan dia. Dan minta dengan siapa? Minta dengan orang telah mati. Minta dengan orang telah mati ni, kita namakan sebagai istighatsah. Apa? Allah Ta'ala tu macam tumbuh kayu ke guanya? Keberadaan ni dalam hidup kita macam tumbuh kayu ke guanya? Tak boleh minta dengan dia. Kan dia yujibul mu'tar, Tuhan yang memperkenankan doa orang yang terdesak. Minta dengan dia. Apa nak minta dengan walinya? Peliknya. Saya takut benda tu tersebar masyarakat. Sebab tu saya karang buku ni supaya kita faham tentang tauhid, kembali pada asal, selamat kita. Muslim sebab dia Allah sekalian, kita masuk Isyak 19 dah. Pukul 8 apa? 55 kan? Saya tak tahu budaya di sini sama ada kita, bila saya tak tahu tuan-tuan, biasa saya cukup masa saya berhenti lah. Dan saya pun tak tahu sama ada kita diberi ruang untuk soal jawab. Ada ruang jawab? Boleh kalau hanya soal jawab je. Saya pun tak nak ambil masa lebih. Dalam pada itu saya buka jugalah pada tuan-tuan sekalian, kalau ada sampai saya berkuliah ni, kalau ada soalan boleh tanya, mungkin terlintas dalam, kalau tuan-tuan nak tanya boleh tanya sambil-sambil last dalam masa 7-8 minit ni. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Anba' bin Sariyah radhiyallahu an, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin tamassaku biha. Sesungguhnya orang yang hidup dalam kalangan anda mempunyai umur yang panjang akan melihat banyak berlaku perselisihan. Ketika itu hendaklah anda semua berpegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu sekukuh-kukuhnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Sunnah apa tuan-tuan? Nabi sebut dalam ni dua sunnah. Pertama sunnah baginda, yang kedua sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi tak sebut semua sahabat dah khulafa'ir rasyidin. Sebab tu ulama usul fiqh kata, kalau ada sahabat keluar satu pandangan, khulafa'ir rasyidin keluar pandangan lain, kena tolak pandangan sahabat tu, kena pakai khulafa'ir rasyidin. Sebab Nabi sebut dalam ni khulafa'ir rasyidin hak utamanya. Walaupun sahabat tu tak salah, tapi pertemuan antara pandangan khulafa'ir rasyidin dengan sahabat hak lain. Jadi kena pakai sahabat yang statusnya khulafa'ir rasyidin dulu. Sebab Nabi sebut itu di dalam hadis ni. Tapi Nabi berkata banyak berlaku perselisihan faham. Jadi pertama yang dalam makna kita sunnah Nabi. Yang kedua sunnah khulafa. Macam solat selalu jadi isu tuan-tuan ialah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni sunnah atau tidak? Pertama dia sunnah Nabi. Sebab Nabi sembahyang 3 malam pertama. Malam keempat Nabi tak keluar. Mengelakkan daripada benda itu diwajibkan. Nanti membebankan umat dia. Kan? Kemudian pada zaman Sayyidina Umar orang sembahyang sendiri-sendiri. Lepas tu kan, maka Sayyidina Umar tengok, dia pun ajak orang ramai sembahyang sunat tarawih di belakang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay ni aqra' lah, dia seorang qari. Tapi Umar bin Khattab tetap menegaskan sembahyang di akhir malam tu lebih utama daripada sembahyang dengan ni. Jadi maknanya tuan-tuan, sehingga kan Umar keluar satu perkataan belakang, ni'matul bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah yang ini. Jadi setengah orang dia guna perkataan, boleh lah ke bid'ah. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar kata ni'matul bid'ah. Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ni siapa? Dalam hadis kan Nabi kata khulafa'ir rasyidin. Artinya ini sunnah sembahyang tarawih berjamaah tu sunnah siapa? Sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa? Sunnah Umar. Boleh pakai Nabi sebut dah tadi. Ini bukan soal reka, soal sunnah khulafa'. Jadi tak timbullah kita kata betul-betul Umar dah buat bid'ah, kita boleh reka. Jadi macam-macam reka tuan-tuan. Macam-macam reka. Saya dah tulis puluhan tahun dulu tentang zikir. Dulu saya kata dah bab zikir kata sunnah Rasulullah SAW, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Yalah, mudah je. La ilaha illallah perkataan yang lengkap, alhamdulillah kata lengkap. Dia panggil jumlah mufidah, jumlahnya lengkap, ayat yang lengkap. Dan tiba-tiba ni tuan-tuan sekarang ni saya dengar Allah, kita jadi pening macam-macam irama zikir. Pelik kan? Ada mula-mula dia nak bertahan, mula-mula itu bahaya dah. Dia nak bertahan, nak kata zikir Allah tu boleh. Sehingga saya rujuk dalam kitab Syekh Mahmud Al-Maraqibi. Syekh Mahmud Al-Maraqibi ni seorang ulama di Mesir, baru meninggal. Dia adalah Syekh Tariqah Khalawatiyah Uyuniyah Mesir.
seorang syekh besar dalam tarekat sufi. Bila dia kaji tarekat tu tuan-tuan, dia tengok benda tu bertentangan dengan sunnah, dia keluar. Tengah-tengah jadi hebat tak syekh tu, dia keluar. Dan dia mengarang buku, tajuk dia Aqaid As-Sufiyyah fi Da'wal Kitab was Sunnah. Dia karang buku tu. Dia sebut tuan-tuan, dia kata masa duduk dalam tarekat sufi tu, dia kata la ilaha illallah ni, zikir la ilaha illallah untuk orang awam yang bernafsu ammarah. Nafsu ammarah dia bagi. Orang yang ada nafsu tahap nafsu amarah kena zikir la ilaha illallah. Itu nafsu amarah. Yang kedua, orang yang zikir Allah untuk orang berada pada martabat, dia panggil mulhamah, orang dapat ilham. Yang dia kata dia. Jadi Allah. Yang ketiga, dia panggil orang yang berada pada status mutmainnah, tenang. Zikir dia apa? Hu. Mari Malaysia, mari masuk. Ni diriwayat dalam kitab dia. Dia kata benda ni bercanggah dengan sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ajar tuan-tuan, tak ada Nabi khusus. Tak ada Nabi kata Allah ni untuk orang ni, huwa ni untuk orang ni, la ilaha illallah. Tak ada. Nabi sebut umum. Afdal zikri la ilaha illallah. Tiba-tiba kita pecah tuan-tuan. Rupanya dia tak berhenti setakat pecah tu saja. Tak berhenti setakat tu saja. Dia nak kata boleh lagi. Maka timbul orang kata la ilaha illallah untuk awam. Tak pergi dah. Allah untuk orang yang sedikit atas daripada awam. Hu orang martabat tinggi lagi. Dah mula dah pergi. Dan saya baca lagi buku dan dia Mesir sekarang, dia ada zikir. Dulu saya sebut dah zikir sekarang Malaysia masuk dah. Boleh dah zikir alif lam he, buang lang jadi alif he. Jadi apa? Jengkering so. Nampak tak? Dia ubah, nampak tak? Ubah. Lepas tu dia ada pula ni. Dia ada di Mesir tu, dia ada. Kalau di Mesir tu kan, tuan tengok irama zikir dia, Allah tu, dia tahu lagi. Ada lagi hok pelik-pelik ni. Dia sebut kita tak tahu pula. Jadi hi. Sudahlah. Saya bimbang tak takut jadi macam lembu. Tak ada lembu. Bong. Kata apa ni? Zikrullah. Jengkring habis. Mana la ilaha illallah? Apa tak dia reka? Lepas tu dia bertahan. Tak lah dia reka, dia bertahan. Ni martabat tinggi. Jangan lekeh. Jangan pelekeh. Pelekeh macam mana? Tak ada dalil sokong. Tak ada dalil yang menyokong zikir tu. Jadi habis tinggal sunnah Nabi tuan-tuan. Orang mula pelekeh. La ilaha illallah. Kelah awam boh. Orang awam. La ilaha illallah dah lah. Kita kelah tinggi dah boh. Hu. Tuan-tuan nak tahu tak? Dia asal orang zikir Allah saja ni rujuk kepada Imam Shibli. Imam Shibli ni tokoh sufi lah. Imam Shibli ni dia zikir, dia sebut Allah. Orang tanya dia, pasal apa gitu? Pasal apa tak sebut la ilaha illallah? Dia kata takut aku mati. La ilah mati. Dia tak weh gitu. Kalau aku kata la ilaha aku mati, apa Tuhan nak kata? Sebab tak aku sebut Allah. Asal yang timbul itulah tu. Tapi tuan-tuan, bila kita kaji, kita dapati sebenarnya tak kena gitu. Kalau tuan-tuan takut mati, maka tuan-tuan sebut Allah saja, bukan la ilaha illallah ketika zikir. Bermakna kalau orang kita nak mati tu, talqin dia dah ayah lah. Pergi kat dia, Pak Cimat, sedar sikit Pak Cimat, Allah. Jadi gitu. Sedangkan aja talqin apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis sahih kan? Hajar nak mati dengan kamu la ilaha illallah. Bukan Nabi kata laqinu mautakum Allah. Hu. Jadi saya takut keliru tuan-tuan. Ada tuan tengok orang amat lembu tu dah. Orang pelihara lembu kan dia amat lembu. Hu. Kita pergi masjid hu. Dah mana satu tu ni? Hak ni kau amat lembu ni. Ada. Jadi punah ganoh kita punya sunnah. Pasal apa? Pasal dia tak matang. Tapi masalah orang gini, bila kita tegur tuan-tuan, dia kata kita ni orang kulit. Saya pernah, bila kita berdebat tuan-tuan, dia kata kita kulit. Saya kata memanglah kita kulit. Mana kita lahir ada isi saja, mesti ada kulit dulu. Mana kita beli pisang kulit saja gantung itu, mesti ada kulit pisang. Ada orang jual isi saja pisang. Mana ada kita beli nanah, tak ada kulit, mesti ada kulit, kena kopak kulit. Ada kulit, itulah kesempurnaan nanah. Nanah tak ada kulit, tidak sempurna. Betul tak tuan-tuan? Betul kan? Macam najis tuan-tuan, najis kita dah. Adanya najis dalam perut kita, itu lambang kesempurnaan kita. Kalau tak ada najis dalam perut tuan-tuan, tak sempurna, kena kerja pada doktor pakar. Doktor pakar kata pasal apa awak ni? Tak boleh proses keluar najis ni kan? Jangan proses, buat satu perut baru dalam tu. Itulah dia manusia. Dengan adanya najis, itu kesempurnaan kita. Dan tak sempurna kenapa? Tak sempurna apabila kita buang najis, pergi jalan.
Adanya najis dalam perut itu sempurnaan kita nak buat mana, itu sistem biologi Tuhan cipta. Tapi kalau tuan buang najis tu tepi masjid, memang nyepah dia orang. Ittaqul la'anain. Nabi kata, takutlah benda yang menimbulkan laknat pada masyarakat. Antaranya apa? Buang najis tepi jalan. Yang Nabi larang tu bukan najis berada dalam tubuh kita. Yang Nabi larang tu bila dibuang berkata-kata. Itu kena faham dari situ itu dia. Jadi kita dah masuk apa ni, insya saya tadi kata malam pertama saya tak nak panjang dan saya tunggu tadi belum ada soalan, insya-Allah lah kita setakat tu. Jadi saya nak simpulkan tuan 0.1 saat. Saya nak simpulkan muka demo pada malam ini tuan-tuan, kita kena tengok balik akidah. Akidah ni kena tengok sama tuan-tuan. Tengok akidah ni macam tuan-tuan tengok tayar. Ada hari-hari tuan-tuan tengok tayar kepeh ke tak kepeh. Sebab kalau tuan-tuan tengok tayar tak kepeh, okey. Tuan-tuan tengok tayar kepeh, apa risiko kepeh? Kereta terbabas. Tengok akidah hari-hari gitulah. Apa kena tengok macam tuan-tuan tengok tayar kereta hari-hari, nak tengok pastikan dia ada angin atau tidak angin. Sebab kita tahu dah kalau tak cukup angin, terbabas kereta kita. Maka begitulah akidah kita kena tengok hari-hari. Kalau tak tengok hari-hari, ada kemungkinan kita terbabas, takut salah dan sebagainya. Jadi sekadar itulah mukadimah saya pada masalah ini. Terima kasih atas jemputan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah pada bulan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.